Kerja bertani ni bukan kerja mudah, tuan-tuan. Dia kena bersihkan tanah, kena hidupkan tanah, kena membuat batasan, kena gali gemburkan tanah, kemudian kena tanam benih yang terbaik, kambus balik semula, buat pancang, jirus, letak baja pada musimnya yang betul, pastikan airnya cukup, cahaya matahari tak berlebihan, tak ada haiwan perosak. Banyaknya proses seorang petani lalui sehinggalah pokok ataupun putik atau pucuk pokok itu muncul dari dalam tanah. Bayangkan proses lalui. Maka demikian juga orang-orang saleh ini, mereka buat kebaikan. Kadang-kadang kebaikan itu tidak menjelma jawapannya dengan segera. Ia perlu pada masa, pada proses. Kita melakukan kebaikan pada hari ini, Allah Maha Kaya, Allah mampu balasnya sekarang juga. Tapi dalam selalunya, keadaannya, kebaikan yang kita buat itu kadang-kadang tak dinotis orang pun. Tapi ia kekal dalam simpanan pengetahuan dan akan dibalas oleh Allah pada waktunya kelak. Maka bersabarlah wahai orang-orang yang saleh yang melakukan kebaikan, kerana anda adalah petani sebenarnya. Sebagaimana petani bersabar mengalami proses itu, maka anda juga kena bersabar untuk mendapat jawapannya dan juga penghargaannya, balasan baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu kerana dia menggunakan ilmu itu untuk mencapai target keduniaannya, kemuliaannya, pangkat dan harta. Sedangkan dia menyedari hal itu dapat merasakan kecelaruan dalam dirinya, tujuannya yang hina, maka orang ini termasuk di kalangan yang mencampakkan dirinya dalam bahaya. Jika ajalnya datang dengan tiba-tiba sebelum dia bertaubat, dibimbangi dia mati dalam su'ul khatimah. Namun jika dia sempat bertaubat, beramal dengan ilmunya, menjauhi segala kecuaian yang pernah dilakukan, maka dia akan berada bersama dengan golongan yang berjaya. Sungguh Nabi SAW sabda dalam hadis riwayat Ibn Majah, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Maksudnya orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kedudukannya seperti tidak pernah melakukan dosa di sisi Allah SWT. Jadi ini adalah orang yang kedua. Kalau yang pertama tadi merupakan al-muflihun, yang kedua ni merupakan an-najun. Dia punya peluang potensi untuk selamat dengan syarat dia membetulkan GPS-nya balik semula. Memang ada di kalangan anak-anak kita yang menuntut ilmu pada hari ini, menuntut ilmu akhirat maksudnya. Saya menuntut ilmu, belajar bersungguh supaya balik nanti jadi pensyarah kat universiti, jadi qadhi, jadi mufti, jadi hakim syar'i, jadi ustaz. Target ini baik, tuan-tuan, tapi alangkah eloknya kalau di-upgradekan, di-enhancekan target ini menjadi target yang pertama. Sebab itu Imam Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, kunna natlubul ilma li ghairillah fa abal ilmu an yakuna illa lillah. Kami pernah meletakkan niat dalam diri untuk menuntut ilmu ini kerana kepentingan duniawi, habuan dunia. Lalu kami dapati ilmu ini tidak akan melekat, melainkan bila kita letakkan target yang betul kerana Allah. Benar ya tuan-tuan, waktu menuntut ilmu ni pada peringkat awalnya kita berniat macam-macam. Bila kita melihat aspek kebendaan, melihat aspek manusia hidup dengan gaji yang besar, orang itu berjaya, fulan itu mempunyai kedudukan, orang itu ada pangkat, memang niat-niat seperti ini bercampur baru dalam hati kita. Walau bagaimanapun, dari masa ke semasa kena muhasabah diri, buat musyaratah, kemudian ada proses namanya muraqabah, ada proses namanya mu'atabah, ada proses namanya mu'aqabah, dan kesimpulan-keseluruhannya kita panggil sebagai muhasabah. Dan dalam keseluruhan amalan kita itu adanya mujahadah. Apa maksudnya tuan-tuan? Musyaratah ni kita letakkan satu niat yang betul. Umpamanya kalau kita berniaga, ada satu sesi namanya MOU, MOA kan, Memorandum of Agreement, understanding. Jadi kita mesti dalam hidup ini letak satu understanding yang betul dalam benda-benda yang kita buat. Syaratnya letak syarat, describekan dengan betul syarat-syarat yang kita nak. Aku tuntut ilmu ni kerana Allah, aku nak jadi orang yang mulia, aku nak dekatkan diri aku kepada Allah. Di samping itu tidak menjadi kesalahan, aku nak mendapatkan peluang keduniaan yang mana dengannya aku boleh hidup. Kerana Allah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri pada aku kebaikan di dunia, beri pada kami kebaikan di akhirat, pelihara kami neraka jahanam. Aku nak hidup mulia supaya aku tidak menyusahkan orang lain. Dengan gaji yang aku dapat, aku nak bantu juga bapa aku yang susah mensekolahkan aku selama ni. Ini betul tuan-tuan, niat yang baik. Ini namanya musyaratah. Kemudian ada proses kedua namanya muraqabah. Muraqabah datang berkata raqib, atid. Maknanya kita
menyelia masa ke semasa amalan kita itu apakah ia tergugat ataupun tersasar, menyimpang dari GPS matlamat awal yang kita letakkan itu. Seandainya ada berlaku penyimpangan, penyelewengan, kita repair balik semula target kita tadi. Kerana ada di kalangan anak-anak ini bila belajar di universiti, dia terlalai mungkin kerana bercinta, mungkin lalai kerana sibuk berbisnes, maka dia dah mula mengalpakan kelas yang dialami yang patut dihadir di universiti itu. Kalau belajar di Jordan, wajib hadir ke universiti. Tak hadir 3 kali, mafsul. Mafsul ni kena sack, kena buang dari universiti. Kalau belajar kat Madinah, lebih dahsyat lagi. Dibuat macam kita sekolah rendah, sekolah menengah, wajib datang kelas. Tapi kalau kita belajar di setengah-setengah universiti, contohnya di Azhar, di beberapa tempat di Afrika itu, negara umat Islam itu, kalau kita hadir ke tak hadir ke tak penting. Yang penting kita hadir dalam peperiksaan. Maka ada di kalangan pelajar-pelajar ni yang terlibat melakukan perniagaan. Asalnya untuk penuhi kehidupan. Tapi bila dah berjaya, lupa pula pada target awal datang untuk menuntut ilmu ni tadi. Ada pula yang sibuk bercinta. Masuk universiti bercinta pula. Maka ini dikatakan oleh Imam Ahmad, orang yang memiliki kapal untuk tujuan pergi ke laut, mencari mutiara ke, menyelam untuk mutiara ke, menangkap ikan ke, ataupun mencari peluang kehidupan ke. Tiba di tengah laut, kapalnya pecah. Karamlah dia. Maka demikianlah tamsilan orang yang dalam hidupnya sibuk dengan bercinta. Ketika orang semua sibuk belajar, dia bercinta pula perginya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka betulkan niat kita masa ke semasa, kata Imam Ghazali, kalau kita berada dalam konteks yang kedua, masih punya peluang untuk bertaubat dan kembali ke pangkal jalan. Ada pun yang ketiga, iaitulah orang menuntut ilmu tapi dikuasai oleh syaitan. Dia menggunakan ilmunya untuk tujuan berlumba-lumba, mengumpul harta yang banyak, bermegah-megah dengan kedudukan dan berasa kuat dengan ramainya pengikut. Maka dia menyelinap masuk dalam segenap sudut dan harapan dia dapat melunaskan hajat dunianya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, orang sedemikian merasa gusar. Bila dia balik nanti, dia belajar di tempat yang tinggi, dia ada ilmu, orang belajar dengan dia. Nanti ada anak-anak murid tu belajar dengan dia, belajar dengan ustaz yang lain, dia rasa gusar, bimbang. Kerana baginya kalau kau belajar dengan aku je lah, buat apa kau pergi dengan dia. Ini orang dia sudah hilang matlamat akhiratnya, tuan-tuan, ditipu oleh syaitan. Kerana mungkin dengan anak-anak muridnya ramai itu memberi aspek kebendaan kepadanya ataupun pengaruh padanya. Jadi matlamat dia dah rosak. Matlamat dia dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu itu bukan lagi kerana Allah, tapi untuk mencari keduniaan, habuan keduniaan, mencari pangkat, mencari pengaruh. Ini maksudnya seseorang yang dikuasai oleh syaitan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kadang-kadang berlaku dalam pendekatan yang diamalkan oleh ahli tasawuf yang tertentu. Bukan semua, tuan-tuan ya. Maka dia pun punya amalan tertentu, wirid-wiridnya, tarikatnya tersendiri. Kalau dia ikut saya, jangan ikut orang lain. Ini tuan-tuan, ini apa benda faedahnya? Kenapa berlaku demikian? Tak lain tak bukan menunjukkan bahawa pemilik jalan itu sendiri adalah orang yang telah dikuasai oleh syaitan pada dirinya. Lalu dia berbangga-bangga dengan bilangan pengaruhnya, pengikutnya. Dia menidakkan keilmuan yang ada pada orang lain. Sepatutnya sebagai seorang ustaz, saya rasa bangga tuan-tuan pergi belajar di tempat yang ramai. Tuan-tuan mendengar daripada orang lain. Tuan-tuan boleh buat comparison dengan apa yang disampaikan oleh saya. Dan akhirnya tuan-tuan boleh buat rumusan. Tuan-tuan pun memahami kelemahan saya. Dan tuan-tuan makin betulkan matlamat tuan-tuan. Tuan-tuan bertambah ilmu. Pernah ditanya kepada alim ulama, sebagai contohnya kepada Imam Ahmad, mana lebih baik wahai tuan guru, saya belajar daripada seorang guru yang memiliki 13 ilmu alat dikuasai olehnya, dengan saya pergi menuntut daripada berbelas-belas orang guru yang lain. Saya pergi ke Mesir, di sana ada seorang alim hebat menguasai semua ilmu. Ataupun saya pergi ke Khurasan, di Khurasan ada berpuluh-puluh ahli hadis. Maka jawapan para ulama, pergilah kamu ke Khurasan, ada ramai ahli ilmu. Kalau kamu pergi seorang meninggal, boleh pergi yang lain. Yang itu meninggal, boleh cari yang lain. Mana tahu perjalanan jauh, tiba-tiba guru itu mati ketika kamu belum sampai ke sana. Kamu masih berpeluang untuk belajar ilmu hadis, alangkah ramainya ulama di sana. Tapi kalau kamu pergi ke Mesir, di Mesir itu cuma ada seorang. Kamu sampai nanti dia telah meninggal dunia. Maka apa waktu kamu nak isi di sana nanti? Tuan-tuan, begitu dalam hidup ini. Jadi Imam Ghazali yang betulkan matlamat kita, jangan kita tertipu. Ini wasiat yang penting kepada para ustaz, kepada orang yang nak masuk dalam ilmu-ilmu Islam. Janganlah kita beranggapan orang menuntut ilmu dengan kita tak boleh pergi pada orang lain. Sepatutnya
Lihatlah apa yang dilakukan oleh imam yang sangat mulia, sahabat yang sangat unggul, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ahli syurga yang hebat ini. Nabi pernah bersabda bahawa Abdullah bin Umar ni seorang yang salih. Dia mimpi melihat malaikat membawanya pergi ke syurga. Dia melihat malaikat memegangnya dengan kuat, bawa dia pergi ke neraka. Esok pagi dia bangun, dia beritahu pada kakaknya, wahai kakakku, kakaknya Hafsah radhiyallahu anha, salah seorang isteri Nabi, tanyalah kepada Rasulullah tentang petanda mimpi saya ni, wahai kakak. Kakaknya yang penyayang itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah telah menjawab, Abdullah rajulun salih, laula an yaquma min layali. Abdullah ini seorang yang saleh, alangkah baik kalau dibangun malam. Mendengar nasihat daripada Nabi itu, daripada kakaknya, maka Abdullah bin Umar kini bangun malam dan tidak meninggalkannya sampailah dia wafat dalam tempoh 40 tahun, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Abdullah bin Umar yang sangat saleh dan ilmuwan ini, walaupun dia sangat tinggi ilmunya, salah seorang yang terhitung paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi SAW, tapi Abdullah bin Umar ini ketika orang bertanya kepadanya, dia tidak boleh jawab. Dia tak dapat jawab. Maka dia berkata kepada anak-anak muridnya itu, pergilah kamu kepada lelaki itu, ditunjukkannya dalam Masjid Nabawi. Siapa itu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang lebih muda daripadanya. Dia berkata kepada anak muridnya itu, pergilah kamu kepada lelaki itu yang sedang duduk di sudut itu, yang sedang dikelilingi oleh anak-anak muridnya itu. Pergi kamu kepadanya dan tanya kepada dia soalan ini. Nanti bila kamu punya jawapan, datanglah kepada aku, beritahulah kepadaku apa jawapannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alangkah tawaduknya dikau, wahai Abdullah bin Umar. Padahal engkau dinobatkan di antara sahabat Nabi yang paling faqih. Aku tidak tahu jawapannya. Kamu pergi kepada lelaki itu, kamu jumpa dengannya, kamu tanya dengannya, kamu dapat jawapannya, jangan lupa kabarkan kepada aku apakah jawapannya. Tuan-tuan rugi ke kalau cakap begitu, tuan-tuan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan semua ilmu kita tahu. Yang kita menuntut ilmu ni, janganlah bangga-banggakan sangat guru kita, over sangat. Seolah macam guru kita ni bayangan Rasulullah. Guru kita ini punya karamah yang melampau-lampau. Apa pasal, tuan-tuan? Kan Allah mengajar kita, alam tara illadzina yuzakkuna anfusahum balillah yuzakki may yasha. Tidakkah kamu melihat kepada orang yang membangga-bangga, mendewa-dewakan seseorang, sedangkan orang tu hidup lagi? Kita tak tahu apakah dia akan mati dalam iman ataupun tidak. Yang kita pergi sanjung, pergi puja, pergi dewakan, buat apa? Jadi tuan-tuan, ini satu muhasabah yang penting, kata Imam Ghazali, dalam bab orang ditipu oleh syaitan, orang yang berbangga-bangga dengan dirinya, dan pengikut-pengikut yang berbangga dengan gurunya melampau-lampau. Padahal gurunya itu hanya menguasai mungkin satu bidang ilmu sahaja. Maka kita kena mencari ilmu yang lain daripada orang yang lain. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi betulkan niat kita. Jangan jadi golongan yang ketiga ini. Sama ada kita penuntut ilmu yang ta'assub fanatik kepada guru kita seolah-olah dia maksum macam Nabi, ataupun kita jadi seorang ilmu yang ditipu oleh syaitan dan menyangkakan orang pergi menuntut ilmu daripada guru yang lain itu, dia sudah tidak beri ketaatan dan bai'ah keluar daripada kita. Maka seolah-olah kita ini kehilangan satu sokongan yang kuat, kebendaannya, sum'ahnya, reputasinya, pengaruhnya. Ini orang ditipu syaitan kedua-duanya, tuan-tuan. Ini kata Imam Ghazali, ya, dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi pada masa yang sama dia beranggapan bahawa dia punya kedudukan yang mulia di sisi Allah kerana penampilannya sebagai ulama, memperlihatkan dirinya kepada mereka dengan pakaian dan ucapan, seolah dia seorang yang tahu segala-galanya. Di samping itu dia bersungguh-sungguh mengejar kesenangan dunia secara zahir dan juga tersembunyi. Orang inilah yang termasuk di kalangan manusia yang binasa dan bodoh lagi tertipu. Ini kata Imam Ghazali, tuan-tuan, ya. Jadi orang ini tertipu dengan dunia, walaupun pakaiannya pakaian ulama, zahirnya penampilannya penampilan orang saleh, tapi hatinya bersarang, berserabut segala mazmumah. Jadi orang ini berada dalam simpang yang ditipu oleh syaitan dan membawanya ke neraka Allah, na'udzubillah. Ketika itu harapan kepada Allah sudah putus daripada taubatnya kerana dia menyangka dirinya di kalangan orang yang buat kebaikan. Sedangkan Allah mengingatkannya dalam surah Saf ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu berkata perkara yang kamu tidak perbuat? Dia mengajar tasawuf, dia mengajar ilmu akhlak, tapi akhlaknya jauh daripada kebenaran. Dia memakai pakaian, mengatakan ini pakai Rasulullah, tapi sifatnya macam Abu Jahal. Nak tak jadi orang macam ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian?
Jadi ini amaran yang tegas oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang kita sanjung, yang kita lihat sebagai ahli sufi yang terkemuka, yang pakar. Dia mengajar kita benda ini. Jangan tertipu, aduhai teman. Dan ini juga termasuk dalam hadis Nabi ketika Nabi bersabda, menerusi hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu. Sebenarnya aku lebih takutkan untuk kamu ke atas kamu banding dengan Dajjal itu sendiri. Maka kami bertanya, siapakah yang dimaksudkan oleh Tuhan itu, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, inilah dia ulama yang jahat. Ada ilmu tetapi ilmunya itu mendorong manusia melakukan kemaksiatan tanpa mereka sedar. Ada ilmu tetapi ilmu agamanya itu menjadikannya kumpul kebendaan dan kumpul pengaruh dan menafikan keilmuan yang ada pada orang lain, melarang anak-anak muridnya daripada belajar daripada guru-guru yang lain. Dia merasakan bahawa dia yang paling sempurna seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini demikian kerana matlamat Dajjal menyesatkan manusia, sama juga seperti ulama usuk, orang alim yang jahat ini, kerana dia memalingkan manusia dengan lidah dan ucapannya. Perkataannya menyeru kepada dunia tanpa disedari oleh mereka, sedangkan lisannya atau tindak tanduknya tidak difahami. Berbanding dengan lisan ataupun ucapannya, tabiat manusia cenderung untuk menyokong perbuatan daripada melakukan mengikut ucapannya, mengikut tindakannya daripada mengikut ucapannya. Jadi manusia akan ikut orang yang berilmu ini. Bila dia mengumpat orang sebagai contohnya, maka anak murid kata, tuan guru cerita, padahal mengumpat itu haram, kerana dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan perbuatannya, dan anak murid akan ikut perbuatannya lebih daripada anjuran dalam kitab-kitab. Benar. Nanti orang berkata, Ustaz Fulan bin Fulan sendiri buat. Ustaz Fulan bin Fulan sendiri terlibat dalam skim cepat kaya ni. Kenapa? Kerana orang tidak dengar pada apa yang diucapkan oleh kitab, apa yang disampaikan dalam ilmu. Orang melihat apa yang dilakukan dalam tindakan seseorang yang berpengaruh itu. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, Imam Lais bin Sa'ad adalah seorang ulama besar dari Mesir yang sangat kaya. Ketika melakukan ibadah haji, beliau memakai kasut sebelah dan memegang sebelah. Lalu dia pun melalui satu tempat. Lalu perbuatannya itu ditegur oleh seorang ilmuwan sepertinya dengan berkata, wahai sahabatku, engkau seorang alim, tindakanmu akan menjadi hujah kepada manusia mengikutimu. Walaupun memakai kasut sebelah ini, ia hukumnya makruh, tapi orang alim macam kita tidak sesuai untuk buat, kerana orang akan ikut, orang menjadikan ia hujah. Itu benda remeh-temeh, tuan-tuan. Memakai sepatu sebelah kasut dan sebelah lagi kaki tidak pakai apa-apa, berkaki ayam. Ini makruh dalam Islam. Tapi kalau engkau lakukan, orang akan melihat orang alim itu melakukannya, maka ia akan menjadi hujah kepada masyarakat. Mereka melihat apa dilakukan oleh si alim ini dan mengabaikan ilmu yang ada dalam kitab. Maka inilah dia satu gagasan yang penting dalam hidup, bahawa si alim kena pantau segala tindak tanduknya supaya tidak menjadi hujah kepada orang lain, menyesatkan mereka dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT. Alangkah rosaknya amalan orang yang terpedaya ini melebihi perbaikan dilakukan dengan kata-kata, kerana tindakannya itu menyalahi ucapannya, tindakannya, kata-katanya yang dihamburkan di mulutnya, fitnahnya kepada orang lain, dan usahanya untuk mengumpulkan harta, mengabaikan yang halal dan haram. Ada setengah yang terlibat dalam skim cepat kaya. Jadi ini semua adalah tindakan-tindakan yang akan menyebabkan para pengikut menganggapnya ia satu benda yang dihalalkan. Semuanya ilmunya menjadi sebab kepada beraninya para hamba Allah untuk melakukan maksiat kepadanya. Na'udzubillah. Tuan-tuan, nafsunya yang telah pun mempengaruhinya menyebabkan dia memberi harapan yang palsu dan angan-angan supaya Allah memberi kurniaan kepadanya dengan ilmu yang dimiliki. Orang macam ni, dia melakukan perkara-perkara kesesatan, kejahatan, dan menafikan keilmuan daripada orang lain, menampakkan kebencian dan mengiklankan peperangan kepada orang lain, ustaz lain yang mungkin tak sehaluan dengannya. Dia menyangkakan bahawa dengan serbannya, dengan pakaiannya, dengan ilmunya itu akan memberi syafaat kepadanya di akhirat. Adakah begitu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Satu kisah yang dikemukakan oleh seorang ulama dari Yaman, seorang imam bernama Al-Lakhmi, seorang yang sangat alim, faqih dalam satu mazhab, tuan-tuan, mazhab Syafi'i. Tapi kata-katanya mentajrih imam yang sebelumnya, termasuk Imam Nawawi, kata-katanya sangat
keji dan hina kepada imam-imam yang datang sebelumnya. Akhirnya Al-Lakhmi ini mati tuan-tuan dalam keadaan bermuka hitam, lidahnya terjelir keluar. Ini disebut oleh Imam Sakhawi bahawa rupanya mengumpat dan membenci seseorang yang tak sehaluan pemikiran dengan kita, berbeza pandangan kita, ia melintasi zaman, melintasi waktu, walaupun orang itu pernah hidup sebelum kita. Pada ini banyak orang yang jahil tentang hukum hakam tasyri', dia tak tahu usul fiqih, maka dia menghentam Imam Ghazali. Ada satu pihak pula menghentam Ibn Taymiyah, padahal dia tak pernah baca kitab Arab pun, dia dengar daripada orang. Kedua orang tokoh ini menjadi mangsa kebanyakan orang-orang jahil yang ada pada hari ini. Tuan-tuan, kedua-dua ulama ini yang kita sedang baca, Imam Ghazali ini, beliau manusia, dia bukan Nabi. Dia ada kekurangan, ada kelemahan. Tetapi kelemahan, kebaikannya, kalau kita bandingkan, kebaikannya sangat banyak. Maka kelemahan-kelemahan itu kita bawakan dalam konteks ilmu, bukan kita mengutuk atau merendah-rendahkan dia. Ada orang, jangan sentuh langsung, Imam Ghazali ini maksum. Adakah kamu nak kata begitu? Dia ada kelemahan. Kelemahan-kelemahan yang disebutkan itu kita betulkan, kerana dia tidak maksum. Begitu juga Imam Ibn Taymiyah. Beliau hanyalah seorang manusia yang ada kelemahan, banyak kebaikannya. Kelemahannya ada. Kelemahan itu kita boleh sebutkan dengan tujuan untuk memperbaiki. Bukanlah di kalangan kita menganggap Imam Ibn Taymiyah itu seorang yang maksum. Tuan-tuan, jaga diri kita, tuan-tuan. Kita ni orang awam yang tak membaca dalam kitab Arab, kita nak berlagak macam kita faham segala-galanya. Apa faedahnya, tuan-tuan? Kan kebaik kalau kita mendengar dengan teliti, belajar dahulu, menguasai bahasa Arab dahulu, baru kita buat rumusan-rumusan. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Jadi awasi diri kita daripada makhluk perosak yang disebut oleh Imam Ghazali di sini, orang yang telah mencari simpang yang salah untuk bertemu dengan Allah, walaupun pakaiannya pakaian ulama, pelajarannya di universiti Islam yang ada di dunia, tapi kelakuannya seperti kalau kelakuan Abu Jahal, Abu Lahab. Kelakuannya, kesombongannya macam Firaun. Maka hendaklah dijauhi golongan seperti ini. Justru wahai para pelajar, jadilah seperti orang kumpulan pertama. Kalau kamu berada dalam kumpulan kedua yang dirosakkan niat kamu dengan perkara kebendaan, leka-leka bertaubat kepada Allah. Kerana ada hadis mengatakan taibu min dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang itu bila dia betulkan matlamat akhiratnya, objektifnya ketika menuntut ilmu, insya-Allah dia akan masuk dalam golongan pertama. Awasi diri kamu daripada tergelincir dan terjerumus dalam lembah kehinaan seperti golongan ketiga yang menuntut ilmu atau menyampaikan ilmu kerana kebendaan, kerana pengaruh, kerana nak merendah-rendahkan orang lain yang beza pandangan denganmu. Jauhkan diri kamu daripada tergolong dalam orang ketiga. Nescaya kamu akan binasa kerana mengikuti, mencontohi ataupun dikelabui mata kamu dengan terpengaruh kepada golongan yang ketiga. Jika kamu berkata, apakah permulaan hidayah supaya dapat aku aplikasikan terhadap diriku? Maka ketahuilah permulaannya adalah taqwa yang dapat dilihat dan akhirannya adalah taqwa yang tersembunyi. Oleh itu tiada hasil kecuali dengan taqwa dan tiada hidayah melainkan kecuali orang itu benar-benar disayangi dan bertakwa kepada Allah, maka Allah menggunakan kepadanya hidayah. Taqwa itu ibarat digambarkan mentaati segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Kedua-duanya ada dua bahagian. Dan aku tunjukkan kedua-duanya sekali di sini kepadamu dengan tulisan yang ringkas berkenaan dengan zahir kepada takwa, kemudian aku akan melakukan kepadamu bahagian ketiga supaya kitab ini menjadi satu penerangan yang menyeluruh dan lengkap. Allah jualah tempat kita minta pertolongan. Allahul Musta'an. Jadi tuan-tuan, nama indah bicara ini daripada kitab Bidayatul Hidayah. Kalau tuan-tuan ada peluang, milikilah kitab ini. InsyaAllah saya akan sampaikan kitab ini dalam kuliah-kuliah saya bagi tuan yang punya kesempatan, kerana ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu tazkiyatun nufus adalah sebahagian daripada ilmu yang penting dalam Islam. Kalau kita tidak mempelajari ilmu tasawuf, mungkin kita jadi orang alim, tetapi orang alim yang sombong. Mungkin boleh membawa seorang itu belajar ilmu tasawuf tapi tak belajar ilmu lain, boleh jadi zindiq dia. Maka tuan-tuan, kita belajar semua sekali mana yang sempat, dan matlamat akhirnya tak lain tak bukan mencari ridha Allah, memperbaiki diri kita supaya sembahyang itu ada kekhusyukannya, amalan itu ada keikhlasannya, sedekah itu ada nilai-nilai kualiti di sisi Allah yang Allah kira ikhlasnya, bukan untuk tujuan menunjuk kepada orang, bukan untuk digembar-gemburkan kepada orang, bukan untuk dibangga-banggakan kepada orang. Maka inilah dia ilmu ikhlas yang kita nak pelajari daripada kitab yang ringan, yang mudah, yang boleh dibaca sendiri ni tuan-tuan. Saya baca, tuan-tuan dibaca sendiri sebenarnya.
Ni Bidayatul Hidayah. Ya, bagi tuan-tuan yang berkesempatan, yang berpeluang, tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni di www.telagabiru.net.my. Boleh order online, nanti mereka hantar ke rumah. Di Telaga Biru online, di Booktik, di GoBook, tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni. InsyaAllah nanti ada peluang kita belajar sama-sama. Talaqi secara online. Kitab Bidayatul Hidayah. Jadi Zamri Johari, kitab ni ada dijual di Telaga Biru online. Cari www.telagabiru.net.my. Kitab namanya Bidayatul Hidayah. Jalan menuju petunjuk. Karya Al-Imam Al-Ghazali. Nanti boleh type dalam Safari ke, dalam apa dia, dalam cari perkataan www.telagabiru.net.my. Ambillah buku ni, dapatkan buku ni. Harganya cuma RM25 saja. Mudah-mudahan kita dapat memahami jalan bertemu dengan Allah, supaya kalau kita tergelincir daripada Siratal Mustaqim ini, kita kembali semula kepada Allah. Kerana Nabi SAW telah menggariskan di muka bumi satu garisan dengan ranting ketika membacakan ayat Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man taba'ani. Inilah dia jalan untuk menuju kepada Allah, bertemu Allah. Nabi buat satu garisan, di sini permulaan hidup, di sini kematian, di hujung itu kematian. Tapi di kiri kanan jalan itu merupakan simpang-simpang yang sangat banyak. Ada simpang kanan, ada simpang kiri, banyak. Ia ibarat tulang ikan. Kita buat garisan lurus, kiri kanan ada jalan. Kiri itu maknanya terang-terang sesat lah, ikut kesesatan. Yang kanan itu, ia seperti nampak macam baik. Tapi dalam kebaikan kita ditipu oleh syaitan. Kerana cuba kita bayangkan jalinan yang lurus, garisan yang lurus yang kita sebut ihdinas siratal mustaqim itu tunjukkan kami jalan lurus. Dia adalah jarak yang paling dekat di antara dua titik, kata ilmu fizik. Tapi kalau kita pergi degree 1, 5, 10, 50 degree, dia menyimpang. Dia takkan pergi kepada matlamat yang kita telah set dalam GPS kita mencari Allah SWT, mencari keridhaan Allah itu. Jadi ketika Nabi menggariskan permukaan bumi satu garisan, ini garisan lurus, ini kematian, ini permulaan hidup, ini penyimpangan yang berlaku. Simpang-simpang kamu masuk, kamu sesat. Jadi tuan-tuan, ini satu kitab yang penting untuk kita baca, membetulkan niat kita balik semula, memperbaiki tujuan kita dalam hidup. Kitab ini kecil je, tengok Alhamdulillah telah diterjemahkan di Telaga Biru, bahasanya sangat mudah. Selain daripada kitab ini, kalau kita lihat dalam pasaran, mungkin diterjemah dalam bahasa Indonesia, ada perkataan kita tidak faham. Tapi Alhamdulillah ini merupakan terjemahan dalam bahasa Melayu kita. Ada peluang, baca tuan-tuan Nanti kalau ada peluang, kita buat satu kuliah khusus review buku ini, belajar, kerana bahasanya sangat mudah faham. Ujungnya kita nak mencari ketakwaan, kita nak cari hidayah daripada Allah, kita nak melatih diri kita supaya ikhlas kepadanya dalam beramal. Baik tuan-tuan, setakat ini saja dulu. Segala yang baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Wallahu alam. Sampaikanlah kuliah ini, share lah dengan seramai orang yang kita kenal, seluas yang mungkin. Mudah-mudahan padanya kebaikan. Teguran-teguran yang dibuat oleh Imam Ghazali lebih 700 tahun ini tak lain tak bukan untuk membimbing diri kita menjadi orang lebih baik. Sekiranya ada di kalangan kita yang terasa dengan apa teguran ini merupakan teguran daripada Imam Ghazali, betulkan GPS kita balik semula. Sama-samalah kita menjadi orang yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, dan doa yang telah kita pelajari tadi amalkan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku pohon kepadamu hidayah, aku pohon kepadamu ketakwaan, aku pohon kepadamu kehormatan diri, dan aku pohon kepadamu kekayaan. Ini antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam paling banyak amalkan. Baik, setakat ini saja dulu. Terima kasih tuan-tuan kerana kehadiran tuan-tuan di sini, dan saya menyeru seandainya tuan-tuan nak melakukan ibadah kurban, kami boleh bekerjasama dengan tuan-tuan, boleh bantu tuan-tuan memenuhi hasrat ini. Kami lakukan di Syria, di Damsyik, dan juga di Mekah. Di Syria, saudara-saudara Islam kita sedang dihimpit kesusahan pada hari ini, kepayahan, mereka tak ada kerja, gaji yang ada pun tak cukup, kadang-kadang nak beli ayam pun tak ada duit. Maka kita cuba meraihkan mereka pada musim kurban dengan kerjasama bersama dengan persatuan ulama-ulama yang ada di Turki, ulama-ulama Syria yang ada di Turki, untuk menyalurkan dana bantuan kurban yang tuan-tuan nak lakukan.
Jadi tuan-tuan boleh scroll dalam Facebook saya ni, ada satu bahagian berkenaan dengan ibadah kurban. Nanti saya highlightkan untuk tuan-tuan bantu mereka yang kelaparan di sana melakukan ibadah kurban. Mereka kurban dengan kambing di sana. Kambing biri-biri ya. Mereka tidak ada lembu, kurang lembu. Negara mereka negara peperangan. Kurang unta cuma ada di Jordan bahagian selatan, tempat yang panas. Syria sejuk tuan-tuan ya. Jadi kita boleh lakukan ibadah kurban ni bersama dengan Zahzan Travel. Dan nanti kalau tuan-tuan nak travel ke mana-mana, ingat Zahzan Travel. Nak pergi ke Mekah, umrah ke, haji ke, nak pergi ke Uzbekistan ke Baitul Maqdis ke Balkan ke, insyaAllah bersama kami. Bahkan trip-trip dalam negara pun kami buat bersama-sama. Dan andai tuan-tuan body corporate yang ingin buat ticketing dengan kami, insyaAllah kami boleh uruskan di Zahzan Travel. Ingat travel, ingat Zahzan Travel. Bagi peluang kepada kami, kerana perjalanan yang kami tawarkan bukan setakat hiburan, tapi penuh tafsiran dan pentarbiahan. InsyaAllah perjalanan menyubur iman. Dalam mana perjalanan kami ada pembelajaran kitab tafsir, ada kitab hadis, ada bicara tasawuf, supaya kita pulang dengan iman yang subur, insyaAllah. Sekian tuan-tuan, terima kasih. Dan bagi cikgu-cikgu, ibu bapa yang hadir dalam kuliah pagi ni, jangan lupa anak-anak kita pada musim PKP ni mungkin tak ada aktiviti. Dapatkan buku-buku dari Telaga Biru, buku-buku akademik seperti geografi, sejarah, maths, sains, agama, bahasa Arab. Alhamdulillah, kebanyakannya telah kami terbitkan untuk darjah 1 hingga darjah 6 dan tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Alhamdulillah. Kalau ada cikgu-cikgu yang minat untuk menulis, kami amat mengalu-alukan. Kami perlukan teks-teks. Tuan-tuan, mudah-mudahan dia jadi jariah kita bersama. Jadi tuan-tuan, jangan lupa buku-buku untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan pengisian pada waktu cuti ini tidaklah berjalan begitu saja dengan kekosongan, tak ada pengisian. Kesian anak-anak kita sibuk dengan perkara-perkara yang tak manfaat. Sedangkan ada buku-buku yang baik untuk mengisi masa lapang mereka supaya dapat ikut jadual, dapat belajar untuk PT3, SPM, UPKK, PSR yang kami terbitkan insya-Allah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan nak dapatkan buku-buku ni boleh pergi ke www.telagabiru.net.my. Cari Telaga Biru Education. InsyaAllah tuan-tuan akan jumpa buku-buku akademik ini di samping buku-buku tafsir Quran, buku-buku agama, buku-buku motivasi, novel-novel Islamik dan sebagainya. Baik, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, sebelum berpisah pada hari ini, ambillah peluang untuk sembahyang sunat syuruk. Nanti lagi setengah jam tuan-tuan boleh sembahyang sunat duha. Duha bermula kira-kira pukul 8 pagi, berakhir pukul 12.30 lebih kurang. Pada waktu-waktu seperti ini. Dan waktu syuruk telah bermula. Syuruk ni adalah permulaan duha. 2 rakaat, saya aku sembahyang sunat syuruk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dalam hadis mengatakan siapa melakukan sembahyang sunat syuruk selepas subuh, baginya pahala seolah-olah haji sempurna, kata Nabi kita SAW. Dalam hadis lain mengatakan seolah menunaikan umrah sempurna. Kita tak dapat pergi ke Mekah musim ini, lakukan sembahyang sunat syuruk setiap hari dalam musim-musim seperti ini. Tuan-tuan boleh lihat kepada jadual sembahyang di negeri masing-masing, daerah masing-masing. Tuan-tuan akan jumpa waktu syuruk. Amalkan dia sekarang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.